Okey, ini bahan-bahan yang saya gunalah untuk bancuh pellet. Jadi ini bahan-bahan asas bagi saya, ini yang paling penting lah. Sebab yang benda-benda lain tu dia macam tak berapa, bukan tak berapa penting. Boleh guna barang-barang lain lah, macam strawberry, pandan, strawberry apa jenis pun, pandan apa jenis pun, durian ke apa ke. Itu terpulang pada cita rasa masing-masing dan setting masing-masing. Kalau nak belajar setting lain ke, kalau bukan nak belajar, kalau ada setting lain ke, tak ada masalah. Tapi ini adalah asas yang saya paling utamakan. Bermakna pakailah barang lain pun, ini barang tetap guna. Macam tu. Okey, ini apa, barang-barang ini barang-barang yang saya guna ni adalah bahan asas yang mengeluarkan bau asas dan bahan asas yang membuatkan pellet tenggelam. Makna dia mula tenggelam lepas kita bancuh 4 jam. 4 jam tu dia mulalah tenggelam 60%, 70%. Lepas tu dah mula 8 jam, 10 jam dia akan mula jadi 80%, 90%. Kalau satu hari dia hampir 90%, hampir 100%. Kalau dalam 2 hari, 3 hari, dia 95% lah. Tipulah kalau pellet boleh 100%. Itu betul-betul boleh buat. Cuma dia betul-betul lembut lah pellet lah. Kadang nak kepal pun sampai lembut sangat, sampai susah nak buka. Tapi insyaAllah kalau santan cukup, minyak, kandungan minyak santan tu cukup, dia buka. Dia tak buka. Cuma kalau macam saya suka yang biar 90% pun, janji bila kita kepal kuat, ketat, dia akan terbuka dalam masa 30 second ataupun 15 ke 30 second. Macam tu lah. Maknanya kalau lembut sangat, kalau buka sampai 1 minit pun lambat sangat kan. Jadi kalau bila ikan dah start masuk, dah start makan, nak tunggu pellet tu buka baru ikan nak makan, tak sedap, tak best lah. Ini bila macam saya lebih suka kalau jatuh je dalam air, pum, dia dah start ada terbuka. Kadang belum sempat umpan jatuh kat dasar, ikan dah makan. Macam tu yang saya nak. Susah nak buat macam tu, susah. Tapi try lah, insyaAllah boleh dapat. Ada beberapa kali saya kena macam tu. Ingatkan kena badan ke apa, rupanya bol Kolam Seri Bayu, Sungai Buaya, Lubuk Langat, adalah kena macam tu kan. Macam saya ingat tak sengaja ni kena badan, rupanya bila tarik bol lah. Macam tu cerita dia. Sebab kalau dia terlalu lambat buka pun, kalau bagi saya 1 minit tu dah lambat sangat buka lah. Sebab bila ikan dah start masuk, jatuh je dia akan terus kejar. Dia dah tahu dah kawasan yang kita bom tu, yang kita yang kita baling tu lah. Bila dah berkumpul, dia ikan akan tunggu pellet jatuh. Jatuh je, yang mana separuh air tu dia akan terus ambil pellet yang tengah nak jatuh. Macam tu. Okey, ini bahan-bahan saya lah. Yang lebih bagi saya tak ada masalah nak guna santan segar ataupun santan kotak. Tapi untuk setting untuk sekilo pellet, sekilo pula, 2 kilo pellet. 2 kilo pellet biasa saya akan guna sekilo santan lah. Ini 500 gram kalau plastik tu. So saya nak bancuh dalam 4 kilo pellet. 4 kilo pellet kena ada 2 kilo santan. 2 kilo cecair basic. Cecair basic tu lah. Okay, ni sudah ada 1000. 986 1000 lah. Campur kotak semua, ini dalam 1100 lah campur kotak. So saya akan tambah dengan air soya lagi 900 untuk jadikan dia 2000 gram. Untuk pellet 4000 gram. Bermakna pellet 4 kilo, cecair asas ni 2 kilo lah. Saya dah ada 2.2. Kalau 2.2 ni kalau buang semua, siap kotak semua, tolaklah 100 gram. So kita kena kurangkan yang santan, bukan santan ni, air soya ni dalam 100 gram. Kalau ini yang yang kalau saya ini sukatan yang ngam-ngam buat pellet tu tenggelam. Tak keras, tak lembut. Macam tu lah. Kalau nak pellet tu keras lagi, kurangkanlah 50 ke 100 untuk 4 kilo gram. 50 gram untuk 2 kilo tu, cecair tu kita kurangkan lah. Tapi insyaAllah kalau kurangkan 50, pellet tu tak tenggelam, cuma keras sikit. Jangan terlalu banyak kurangkan cecair.
Sebab kalau sampai kita cecah 800, mungkin pellet tak tenggelam. Macam tu. Keras dan pellet tenggelam. Okey. Ini untuk 2 kilo 4 kilo pellet. 4 kilo pellet. Ini santak apa parut kelapa parut, lebih kurang macam ni lah, 2 biji. 2 biji yang saiz apa yang jual kat kedai Aceh tu kan, kecil-kecil 2 biji lah. So saya biasanya akan suka blender ni kelapa parut ni dengan santan dan cair lah. Tak ada masalah nak blender dengan air soya ke apa kan. Lepas tu nanti saya tunjuk lah lepas ni. Ini saya guna pisang trans. Kalau 2 kilo pellet, ini sukatan 350 ml kat sini. Tengok. Okey, tu 350 ml. Saya akan guna banyak ni, dalam separuh lah. Mungkin dalam sini 300 kan. Sini mungkin 150 lah. 150 lah kat sini kan. Ini 50. Dalam 150 lah. 150. Saya akan ikut senggat ni. 3 senggat. Kalau 4 kilo saya akan sampai sini. Ini tak pernah buang. Ini tak pernah buang sebab tu apa nama botol ni dah buruk. So sini untuk 2 kilo, penuh sini untuk 4 kilo pellet. Macam tu. Dah tak payah timbang ni lah. Lepas tu 2 kilo pellet guna 1 botol Jenas Star Brand. Boleh guna yang ini, tapi kos tinggi ini. So kalau boleh kita buat pellet, kurangkan kos dengan efektif yang sama. Macam tu lah. Jangan kurangkan kos tapi tak efektif, itu pun kita tak mahu. Okey. Kadang dah okey. Okey, ni santan segar, kemudian ini dah kompon 500. So saya nak blend kelapa parut tu dengan air soya je lah, biar dia sedang nak pusing. Kalau dengan santan dia pekat. Jangan tu blender tu jangan share dengan bini punya nanti marah pula bini nak bancuh pellet pakai blender dapur bini. Boleh khas. Blender tak sampai 100 pun, tak sampai 100 ringgit untuk boleh khas Tengok Ini tadi saya nak pakai 900 1068 kita taruh ada sekilo kita buang dia 960. Maknanya ada 100 gram ekstra cair. Okay. Kena timbang untuk ni, untuk pastikan dia accurate lah. Tapi kalau macam perisa pisang ni tak ada masalah, lebih sikit atau kurang sikit. Tapi kalau ikutkan perisa pisang ni, ramai orang yang guna Star Brand. Ikut suka masing-masing lah. Tapi pisang ni benda asas kena pakai. Lebih pisang faham lah. Banyak lagi Thomson daripada patin makan, bukan tak makan. Okey, ada 316 yang ada kena jadikan dia lebih kurang 100 tolak 100. Okey, boleh lah. Sebab santan ni dah tu kelapa parut ni okey, saya suka kelapa parut blender kan. Tengah orang dia suka letak kemudian, sebab apa, dia nak biarkan kelapa tu putih kan, putih. Lepas tu konon memang fungsi dia untuk bukakan pellet tu, untuk buka pellet. Tapi kalau saya lebih suka jadikan dia dua fungsi, untuk buka pellet dan untuk panggil ikan. Untuk panggil ikan, makna apa nama, fungsi dia jadi dua lah. Daripada dia panggil ikan dengan tak ada perisa. Tak ada perisa maksud dia kelapa yang kita dah, kelapa parut tu, pellet tu dah siap bancuh, baru kita masukkan kelapa parut kemudian. Memang kelapa tu akan panggil ikan, tapi kelapa tu tak ada perisa, sekadar kelapa parut. Kalau saya suka lebih berperisa.
Sebab tu saya campur sekali dengan santan. Bila kita letak perisa, dia akan resap sekali dengan apa nama, dengan apa dengan perisa yang kita pasap letak tu, dia akan resap sekali. Saya akan blender sekali ya. Okey, dah siap kelapa kita punya kelapa parut blender. Parut blender. Dia tak ada masalah nak blender dengan air soya ataupun santan. Kalau tak nak pakai air soya, boleh pakai santan sepenuhnya lah. Itu bergantung pada kehendak masing-masing lah. Tapi saya suka air soya sebab dia akan menjadikan bau masam kat pellet tu. Masam macam mana? Kalau kita tengok masam santan dengan masam soya ni dia berbeza tau. Masam soya ni ada bau busuk sikit. Macam masam santan ni dia masam, tapi masam soya ni ada busuk sikit. Maknanya kalau kita peram pellet dengan air soya, kalau kita buka pellet tu, kita macam letak barang perut ayam. Sebab lalat tu akan datang hurung. Sama macam orang blender perut ayam untuk buat pellet, lalat tu akan datang hurung kita punya pellet masa kita buka tong. Tapi dia tak busuk macam buruk ayam. Saya tangan dia tak sukalah pegang buruk ayam, ada tai, ada macam tu. Buruk ayam tu mesti ada tai ayam kan dalam dia. Jadi saya lebih suka busuk daripada organik bahan tumbuhan daripada busuk bahan haiwan. Macam tu lah. Bagi saya kalau bancur pellet ni semua ada main peranan, semua ada sebab. Bukannya nak taruh ni sebab nak macam orang ikut orang, tak ada. Ada sebab masing-masing, ada sebab dia sendiri ya. Ni tadi okey. Okey, dah siap. Sekarang nak masukkan saya punya santan segar pula dalam tong. Santan segar 500. Sebab ni kebetulan hari ni hari raya kan, jadi tak ada kedai buka lah. Saya dah beli santan ni minggu lepas, simpan dalam peti. Lepas tu tak ada masalah ni kalau dia masam sikit santan ni. Memang sebenarnya kita nak masam pun. Okey, ini pisang yang saya guna lah. Saya dah letak kat dalam ni, senang nak keluarkan ni. Senang nak tu. Sebab nak pakai tong ni, nak tuang-tuang susah. Okey, lepas tu saya akan masukkan ni penambahan sedikit santan kotak lah. Santan kotak ni satu je. Ada orang jenis tak suka santan kotak dia kata pakai bahan pengawet. Tapi kalau macam saya lebih prefer santan segar. Tapi memandangkan hari ni tu boleh juga guna. Kadang saya guna juga santan kotak kan, tak ada masalah. Boleh juga. Boleh, cuma saya lebih suka santan segar. Saya tak tahu kenapa. Ada waktu tu lah. Bagi saya dia tak ada pengawet satu. Lepas tu dia punya kandungan air tu kita tak terlalu pekat macam santan kotak ni. Santan kotak ni dia macam saya terlalu berminyak kan. Tapi boleh lah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau saya tak ada masalah. Dua-dua efektif dia sama. Kalau saya lah. Itulah. Tak tahulah kalau orang lain kan. Tu cerita pasal saya lah. Masing-masing ada style masing-masing. So tak ada masalah kan. Itu masing-masing rasa dia punya terbaik daripada apa yang pengalaman guna. Tapi ini saya rasa ini yang terbaik untuk saya lah. Okey, jadi macam tu lah. Okey. Okey, macam tu
Jadi dia santan kita blend, kelapa kita blender tu dia akan jadi fasih yang memanggil ikan ya. Sebahagian akan jatuh kat dasar, sebahagian akan terapung-apung kat dalam air kan. Sebahagian akan jadi kat separuh air. So akan bersepah macam tu. Jadi ikan tu dia nak sedut kelapa parut blender ni susah, kecil-kecil. Tapi bau ada. Bau ada, tapi nak sedut susah. Makna dia akan sedut pellet, tapi bau perisa yang kita letak dekat kelapa parut tu tetap ada kat situ. Walaupun contoh kan, kita baling pellet ikan makan sedut-sedut, pellet tu mungkin habis kat dasar kan. Cuma yang meninggalkan bau-bau yang kita punya pellet tu kat dasar tu adalah ni, kelapa parut kecil-kecil ni. Dia akan jatuh kat dasar. Ikan tu susah nak sedut kecil-kecil tu. Lebih lagi senang sedut pellet daripada kelapa parut yang hancur tu. Jadi pasir. Itu bagi saya. Tapi apa yang saya buat ni, insya-Allah alhamdulillah, ikan tu memang akan berkumpul. Memang dalam game pun sama sampai ikan tu jatuh je pellet saya, sampai ikan tu ngang atas air macam ni. Macam ambil apa? Macam ambil angin. Dia mulut dia sampai macam ni sampai kadang anak saya cakap, tu ikan tu dah sedut dah umpan dia cakap. Memang macam tu. Jatuh je dia akan berebut-rebut, yang ada yang kat atas air macam tu. Yang tu yang dah mula laju. Sampai 2 minit, kadang seminit jatuh pellet kita, tegakkan tali je. Tegangkan tali je, terus pacak. Macam tu lah. Tapi bagi saya setting saya ni mana-mana kolam makan. Bukannya kata kolam ni setting lain, kolam ni setting lain. Saya pakai satu setting ni, mana-mana kolam semua ambil. Alhamdulillah. Itu je. Mana-mana kolam semua ambil. Alhamdulillah setakat ni kan. Kalau dapat macam ni, ada apa macam ni. Tapi ada kawan-kawan yang dah cuba, dia kata pun sama. Dia tanya saya bancuh pellet macam mana, saya tunjuk dia macam mana nak buat, saya bagi tahu dia macam mana kelapa tu kena blender apa semua. Dia kata alhamdulillah, apa yang abang cakap tu, dia kata memang jadi apa yang abang cakap tu. Dia kata sampai ikan berkumpul sampai tu. Cuma kekuatannya cuma pada perisa yang tambahan kita, sama ada pandan kita guna, strawberry kita guna, ataupun bergantung pada orang sebelahan. Pada orang sebelah nak matikan umpan pakai badam ke apa. Tapi saya tak ada masalah selama ni orang pakai badam ke, pakai buah kulim ke apa, alhamdulillah saya punya tetap makan. Macam tu. Jangan letak bateri dengan minyak cakapak sudah. Itu je. Kan ada setengah orang dia letak minyak cakapak ataupun peppermint dekat pellet dia untuk matikan orang sebelah, lepas tu dia pindah. Dia nak jaga ranking, tapi susahlah orang nak buat macam tu kan. Ada mungkin orang sebelah aku itu akan naik, kalau game besar dia akan naik pom besar, lepas tu dia akan buat macam tu, dia akan hantar pellet semua kolam yang pakai barang yang matikan umpan orang untuk jaga ranking. Ada juga macam tu. Jangan terkejut ada yang perangai macam tu. So tak kira kau orang sebelah pakai kulim ke, pakai badam ke, semprot apa jenis bermacam semprot, 500 semprot pun alhamdulillah saya punya tetap makan. Macam tu. Ni yang saya punya tadi. So nanas ni untuk 2 kilo saya guna 1 botol lah. Untuk 2 kilo, ni 4 kilo saya masuk 2 botol. Oh lah, sebaik dia tak tumbang terus. Okay. Botol. Okey, bahan asas kedua adalah pisang. Ini bahan yang paling asas yang mesti orang guna. Kalau saya kan, mesti saya guna. Setengah orang dia tak tahulah, mungkin dia tak guna nanas yang ni, dia guna nanas yang lain yang lemak. Setengah orang guna pisang esen sebab nak jimat kan. Kalau saya tak suka pisang esen sebab bau dia terlalu kuat. Tajam sangat sampai hilang bau perisa-perisa lain kan. Kalau saya lah, bagi saya hilang perisa-perisa lain. Saya guna pisang yang ni lebih lemak. Lepas tu bau dia akan jadi pellet tu masam. Lepas tu dia tak akan matikan bau-bau lain lah. Macam kita punya strawberry, pandan tu tak akan matikan bau. Kalau saya pakai yang pisang Star Brand tu, mati bau benda-benda lain. Ni yang saya cakap tadi lah. Saya asingkan ni dalam bekas kecil supaya senang nak tuang, senang nak ukur.
Ini untuk 4 kilo. Kalau 2 kilo banyak ni saya letak. Okey, saya akan gunakan strawberry strawberry paste strawberry paste untuk saya punya saya punya bancukan pellet lah. Kan dia dah terkejun. Saya akan gunakan strawberry paste. Okey, itulah bahan asas tadi. Bahan asas tadi yang saya guna untuk buat pellet lah. Untuk membuatkan bahan perisa untuk asas dan membuatkan cecair asas untuk kita punya pellet. Yang ini saya pasti selama ni saya guna dan saya pasti pellet kita akan tenggelam. Jangan risau, insya-Allah tenggelam. Dalam masa 24 jam dia boleh tenggelam sampai 90%. Kita kena ada juga pellet yang timbul 10%, 15% untuk panggil ikan atas naik turun bawah. Mana-mana pellet yang kat berdasar tu dia akan naik satu-satu. Ikan tu akan kutip. Lama-lama ikan tu akan cari kat mana punca pellet ni kan. Dia bermakna dengan kelapa parut yang kita blend tu akan naik, dia akan ikut turun bawah, dia akan jumpa kat dasar. Macam tu. Kalau kita dah sejam tu kita dah kepal 5-6 biji baling, insya-Allah kat atas, bawah, tengah semua ikan akan kumpul. Paling lama pengalaman saya paling lambat kalau mancing harian Mancing harian paling lambat sejam setengah. Lepas tu dah masuk. Paling lambat. Biasanya kalau harian tu 3 biji bum terus parking, setengah jam dah makan. Macam tu. Setengah jam dah makan. Kecuali kalau kolam pahit kan, kolam yang betul-betul pahit, keliling tak makan, itu memang bukan masalah umpan itu bukan masalah umpan. Kalau kolam keliling satu sana sini insya-Allah makan lagi insya-Allah. Ada saya kalau tengok saya punya video yang terbaru tu kolam mati Sungai Buaya, saya punya short video itu sejam setengah. Lepas tu jatuh pancut. Cuma dia ikan ni dia ada masa dia, bila dia gasak dia akan berhenti. Macam tu. Dia gasak 3 ekor, 2 ekor dia akan berhenti dia. Macam tu. Tapi ada setengah kolam dia gasak dia tak berhenti terus. Pacak. Lepas tu dia akan berhenti setengah jam. Lepas tu dia gasak balik. Dia akan berhenti sejam, lepas tu dia gasak balik. Setengah kolam ada yang macam tu. Setengah kolam ada yang start pacak, dia akan pacak. Ada setengah kolam yang jenis pacak tapi dia relax. Setengah jam. Macam tu. Dia dah start makan tak apalah, insya-Allah dia akan makan lagi. Kita nak dia makan je mula-mula, bermakna kita tahulah pellet kita tu ikan nak makan. Itu je. Lagi satu, pellet ni kita tak boleh kedekut tabur lah. Setting kita boleh buat setting yang paling murah dan efektif, tapi dari segi menabur tu kita jangan kedekut lah. InsyaAllah ikan akan masuk. Kalau dekat di kali tu anak buah saya pakai 5 jam 5 jam dia akan buat balik duit 200 lebih ke 300. InsyaAllah. Kalau ikan bayar seekor 10 kan, mekong ke copraya akan makan bawah, tetap akan makan. Tak payahlah sibuk nak main pelampung, nak main apung semua. Tetap saya tak pernah, saya tak suka main apung, saya tak suka main pelampung. Main dasar, makan mekong tetap makan, makan copraya tetap makan. Itu je. Memang betul, saya tak tipu. Memang tak tipu. Memang setakat ni alhamdulillah. Orang lain sibuk main atas, main pelampung, main apa, spring apa semua, saya tak peduli, saya memang bawah. Makan tetap makan. Tinggal percentage lah. Tapi kadang kita tengok orang duduk kejar mekong ni main atas kan. Lepas 5 jam bang kita tarik main bawah kan, tarik 2 ekor. Ada tengok ada memang ada kolam yang mekong makan atas laju, tapi kalau saya bawah pun bagi saya makan laju-laju. Macam tu lah. Okey, jadi macam ni asas saya. Okay, saya lepas ni saya akan guna strawberry emulko. Tak banyak lah, tak banyak. Bagi dia nampak pink sikit cukup.
Lepas tu saya akan letak coklat sikit untuk melemakkan lagi. Dah settle masalah. Setting yang murah, jimat, barang tak banyak, efektif. Okey, bagi kawan-kawan yang permulaan nak macam pellet, masih tak jumpa setting macam mana pellet nak tenggelam, apa asas baik, paling penting sekali, asas yang paling penting tak boleh tinggal, bolehlah cuba saya punya teknik ni. InsyaAllah ada rezeki. Itu je. Okey kawan, terima kasih banyak. Macam ni lah, saya tak pakai strawberry banyak, sikit je. Janji baru je supaya dia tak kalahkan bau pisang, dia tak kalahkan bau apa. Dan saya guna strawberry ni. Ukuran dia ini dalam 3 botol untuk 4 kilo. 3 ke 4 botol lah. Saya akan guna 2 botol untuk 2 kilo. 2 botol ni. Ni ukuran dia. Okey, ni dah tu tadi, strawberry tadi. Tadi saya tak masukkan dulu. Untuk tu saya guna brand strawberry sama yang pisang tadi ya. Saya akan masukkan 1 botol je lah. Coklat untuk melemakkan bau dia. 1 botol cukup. Untuk 4 kilo. Kalau nak guna 2 botol untuk 4 kilo boleh. 2 kilo 1 botol pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya suka bau light dia, coklat dia, untuk cover je. Untuk cover. Sebab nanti bila dia akan masam, dia akan ada bau lemak dekat pellet kita kalau peram lama-lama. Saya pakai yang last tu 2 minggu peram. Saya ingat dah rosak, tak boleh guna, rupanya masih makan lagi. Alhamdulillah lah. Dengan keadaan pellet kita sekarang tak menentu. Ada kadang sampai satu guni dia lebih lembek. Kadang sampai 1 guni kita guna akan dia keras. Jadi kita kena adjust lah balik. Cecair tu kena tambah sikit ataupun kena buang sikit. Okey, dah siap tu dah sebati dah. 4 kilo. 4 kilo pellet. Kacau. Saya tak mau kacau pakai tangan, sebab tangan tu bau nanti. Biar saya guna sudik. Tapi orang cakap nanti lambat masam ke apa, tapi tak ada masalah. Kalau setakat ni saya peram 1 hari pun dah tenggelam, saya guna makan, tak tunggu masam pun. 3 hari 2 hari tu biasalah, di antara masam-masam lemak. Kalau saya kadang tak sempat saya bantu 1 hari je sebelum game, makan juga, tak ada masalah. Sebelum nak mancing makan, tak ada masalah. Okey, nanti kita sambung. Okey, pellet kita akan jadi macam ni lah. Nampak dia ada macam pasir-pasir kelapa parut yang akan melekat. Itu yang akan membuatkan pellet terbuka dan membuatkan panggil ikan sekali lah. Sebab dia dah terbau dengan perisa sekali, dia dah serap sekali. Okey, ni kita dah boleh peram. Kita boleh simpan, nanti lepas 2 jam kacau balik biar dia rata dia punya basah dia. Kadang ni kalau dah macam ni awal-awal dia akan cair tu akan turun bawah mendap. Jadi kita akan kacau macam saya akan biar sejam ataupun 2 jam saya akan kacau balik. Biar dia sebati. Okey, lepas 2 jam saya gaul balik. Okey. Lepas tu baru simpan dalam plastik. Untuk peram lah. Saya tak akan peram dalam tong sebab takut dia nanti air dia akan jadi hafak, pellet akan jadi rosak, hafak dan berkulat. Tak dalam plastik. So macam ni lah hasil pellet ni. Nampak? Dia ada macam sebut-sebut kelapa tu. Lepas seminit dah. Dia pecah lah. Tapi memandangkan kepal kuat, seminit pecah tu kira okey lah. Kalau kepal setakat nak kasih melekat je, itu 15 saat ke 20 saat dia dah terbuka dah.
Okey, macam saya cakap tadi, lepas ni saya akan tunjuk yang rekod-rekod dapat ikan guna bancuhan teknik yang saya guna ni lah.